mindset. Nah, berbeda di bawah sini dengan profil. Bahkan ada yang tidak banyak, boleh berjangkau. Yang kedua, nah sebagai untuk gangguan, nah sampai ke segala macam sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bi'ulumina bid-darain amin. Rukun yang kelima, rukuk. Antara rukun-rukun sembahyang yang mesti kita mengetahui, iaitulah rukuk. Rukuk ni mana kita selepas daripada kita membacakan surah Fatihah. Jadi kalau baca surah, kemudian kita tunduk tu dikatakan rukuk. Dan sekurangnya tunduk sekira-kira sampai dua tangannya akan dua lutut. Tangan kita ni, yakni diiktibarkan tangan yang mu'tadil, tangan orang yang pertengahan. Ada setengah orang ni tangan dia panjang dah, belum rokok tu dah sampai di lutut. Itu tak kira. Tangan biasalah. Bila kita rokok, kita letak tangan di lutut. Itu sekurang-kurang. Balik belakang dia betul ke tak betul tu hal akmal. Mana had qadar yang memadai pada bab rokok, sekurang-kurangnya kita tunduk, tangan kita pegang di lutut. Cukuplah. Gitu. Dengan tumakninah. Tumakninah ni dengan kita menetapkan anggota dengan qadar bacaan subhanallah. Qadar tu. Jadi kalau kita tak baca subhanallahil azim wa bihamdihi pun tak ada masalah, kerana itu adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni seperti mana yang disebut pada awal-awal kitab, untuk menghiasikan ibadat sembahyang. Kalau nisbah kepada seorang tu seperti bulu perhiasan. Ini kita duk bergaduh subhanallahil azim tambah wa bihamdih, tak boleh tambah bid'ah. Padahal benda tu benda sunat hay'ah. Kalau kita nak baca subhanallahil azim, itu warid dan hadis yang sahih. Wa bihamdih, yang tambah wa bihamdih tu ada warid disebut dalam kitab Sunan Abu Dawud. Kalau Sahih Bukhari, Muslim tidak sebut wa bihamdih. Cuma dalam Sunan Abu Dawud disebutkan lafaz wa bihamdih, dan hadis itu mengikut Sunan, pengarang Sunan itu mengatakan dia tidak mentad'ifkan hadis. Makna boleh kita beramal tambah wa bihamdih. Nah, itu kita kasapa. Mungkin ada sebut depan lagi lah tentang sunnah hay'ah tu, bacaan apa lagi. Dengan tumakninah yang menceraikan antara angkatnya dan tunduknya. Jadi kalau kita tunduk dengan tidak tumakninah, maka hukumnya tak sah sembahyang kita. Jangan dikosak yang lain daripada rokok. Maknanya mesti kita kena kosak rokok juga. Adakah kita turun? Kalau duduk berdiri nampak tak jelas mana. Turun, duit 10 ya. Jadi kita turun untuk kita kosaknya untuk tengok duit. Tak jadi semuanya. Dan yang akmalnya,
Dan yang akmalnya disamakan belakangnya dan tekaknya. Dan mendirikan dua lutut dan pegangkan keduanya dengan dua tapak tangan dan menceraikan segala anak jarinya ke kiblat. Cara yang paling akmal kaifiat kita rokok ni, satu, belakang dengan tekak kita wisama seperti papan kayu sekutung. Tekak kepala kita wisama. Ada setengah dia rokok tu kepala dia tunduk ke bawah. Ada setengah tu kepala dia tunduk ke atas cekah gitu. Maka dua-dua cara tu sah rokok. Tapi hukum tak sunyi daripada makruh. Nah, sah rokok cuma tak sunyi daripada hukum makruh. Yang disunatnya kepala kita dengan belakang sama. Sama dengan kita. Lagi pula lutut kita tu jangan kita panggil kena kan. Dia nak terik lutut kita. Lutut kita terik, tangan kita pegang di kepala lutut. Kalau kita rokok lutut kita kita buat belak dia. Sah rokok tapi tak dapat sebab dia hak akmal yang afdal. Itu kaifiat cara rokok. Itu sajalah, tak banyak sangat. Dan di bawah tu kita sebut dalil-dalil. Jadi kalau baca sendiri pun tak payah. Sebagai dalil rokok di antaranya hadis. Wa kana iza rafa'a ra'sahu apa ni? Dalil ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu ila akhiril ayah. Dan hadis as-sumarka hatta tatma'inna raki'an, itu satu hadis. Rukunnya ke-6 i'tidal. Dan ke-6nya i'tidal jikalau sembahyang sunat sekalipun. Rukunnya ke-6 i'tidal jikalau sembahyang sunat sekalipun, yaitu kembali ia kepada qiyam seperti dahulu dengan tumakninah. I'tidal ni kalau kita rakaat kita bangkit qiyam semula. Jadi tumakninah ni dalam rakaat pun mesti tumakninah, dalam sujud mesti tumakninah, dalam qiyam i'tidal mesti tumakninah, dalam duduk antara dua kali sujud mesti tumakninah. Satu rukun pula situ akan sebut depan tadi. Tumakninah ni satu rukun daripada rukun sembahyang. Jadi kalau kita tidak adanya tumakninah, hukumnya tak sah. Sami Allahu liman hamidah, sekejap turun sujud. Jadi kalau kita bangun tak ada sujud lagi, sami Allah turun sekali, hukumnya tak sah salat. Rukun yang ketujuh sujud dua kali. Sujud dua kali pada tiap-tiap rakaat dengan tumakninah. Itu pun mesti kena bertumakninah dalam sujud kita. Sujud dua kali. Kalau kita tambah sampai 3 batas sembahyang seperti disebutkan pada syarat yang khutbah maridah. Dan jikalau ia sujud atas waktu yang ia tanggung, yang tidak bergerak dengan geraknya sekalipun, 2 kali juga. Masalah kita sujud ni, kalau kita sujud atas benda yang berhubung dengan kita, dia 2 situ. Kita contohnya, kita pakai kain serba. Kita pakai kain serba. Biasa kalau ekor serba macam kita orang Melayu pakai, dia tak panjang sangat. Kadang-kadang sedekah, kadang-kadang yang panjang ni jari-jari ada. Kadang-kadang tak ada ekor. Tapi kalau kita tengok orang ekor Afghanistan, kadang-kadang ekor sampai ke lutut, ekor serba. Masalahnya kita semaya ni, bila kita turun sujud, ekor serban ni mari ke depan, kita sujud atas kain ekor serban. Itu masalah. Jadi kita sujud atas ekor serban,
yang jatuh di depan kita sujud pada atas tu. Sah ke tidak sah? Tafsir. Tafsirnya, kalaulah punca serban tu bila kita bergerak, punca itu bergerak dalam sembahyang kita, maka sujud di atas punca serban itu tidak sah. Faham tak? Macam ada yang pendek kan? Bila kita bakit dia pun bergerak, bila kita rakaat dia pun bergerak, bila kita sujud dia bergerak. Kalau kita sujud di atas punca serban ni, maka hukumnya tidak sah. Satu lagi, punca serban ni kita panjang. Kain serban yang kita beli ni 15 hasta. Panjang. Kemudian kita beli ni punca serban kita taruh dah tu 5 hasta. Kita hampa tu buat sejadah lalu. Kita hampa di bawah, yang baki lagi kita beli kepala kita. Maknanya bila kita sujud, punca tak bergerak. Bila kita rakaat, punca tak bergerak. Hukum kalau kita sujud atas punca yang tersebut, sah sujud kita. Apa masalah dah? Itu dua tafsir ulama. Jadi kita ni pakai, kita letak setupuk di bawah. Hak baki lagi kita beli sikit-sikit. Jadi kalau kita rakaat sujud pun, dia tak akan bergerak di humi bawah tu. Bila kita sujud dahi atas benda tu, hukum sah sujud. Itu masalah kita sujud di atas kain ataupun punca serban. Sini, dan jikalau dia sujud atas sesuatu yang ia tanggung, yang tidak bergerak dengan gerak sekalipun. 2 kali juga. Sekurangnya mengenakan suku daripada dahi. Kita sujud ni satu juzuk daripada dahi. Tak mesti kita sujud kena semua keliling dahi tu, tak ni. Bucuning pun boleh, yang tepat dipanggilkan dahi. Bucuning pun tak apa, tepat yang kita panggil dahi. Kita sujud betul-betul ni boleh. Kita sujud sengit, kena juga di dahi di sini. Sah juga. Nak satu juzuk daripada dahi. Nak satu juzuk. Dan suku daripada 2 lutut. Dahi ni mesti dibuka. Tapi lutut ni kena tutup dengan aurah, dengan pakaian. Dan 2 tapak tangan itu terhenti. Nak pakai sarung tangan pun tak apa, nak buka begitu pun boleh. Itu masalah tangan. Tapi tetap kenawi sentuh tepat kita sujud. Ataupun anak jarinya. Anak jari saja. Tak ada tapak tangan semua tak. Anak jari saja. Batinnya dan perut anak jari. Ataupun jari 2 kakinya kepada tempat sujud. Jadi 7 anggota yang mesti kita letak waktu kita sujud di dalam solat kita. Kalau kita letak tak cukup, tak sah. Dan kaki itu, beringat baik-baik kaki itu mengikut pendapat muktamad mazhab Syafi'i, mesti kena kita tekan sikit kaki, ujung jari. Jangan kita buat kena macam tu. Ada setengah dia sujud kena semacam tu. Jadi tak kena di hujung atraful asabi, maka hukum tak sah. Itu mengikut pendapat muktamad yang disebutkan dari kitab-kitab fiqh Syafi'iyah. Kena sujud di bawah molek-molek. Tapi ada akwal yang mengatakan boleh kita sujud semacam tu. Akwal yang dhaif. Pendapat yang dhaif ada boleh kita sujud dalam kitab Al-Yubi, tak silap dah sebut, tak muhalli. Dan wajib menekankan dahinya kepada tempat sujud. Bila kita sujud, dahi kita ni menekan di mana kita memberatkan sedikit. Sekiranya kalau kita letakkan sewaktu di bawah dahi, maka akan terbekas sewaktu tadi. Masalah kita letak kapah. Kita ambil kapah stoko, kita letak. Bila kita sujud ni, kita berat dahi kita, kita tekan sikit, jadi bekas kapah. Artinya bagi wajib kita tekankan sikit. Bukan mesti kita tekan ambil tangan tak kepala turun gitu dah. Kita berat, bagi berat sikit. Dan meninggikan punggungnya daripada kepala, ni syarat dia ni. Bila kita sujud, punggung mesti tinggi daripada kepala. Kepala kena bawah daripada punggung.
Maknanya bila kita sembahyang sujud di atas anak tangga, hukumnya tidak sah. Kita duduk kat bawah, kita sujud atas anak tangga yang ketiga. Jadi punggung pas di bawah, dahi duduk atas anak tangga yang tiga. Hukumnya tak sah. Karena syarat kena tinggi punggung daripada kepala. Itu hak sekurang-kurang sujud. Tapi yang akmal tu dia akan sebut depan. Dan yang akmalnya bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tidak mengangkat dua tangan. Bila kita nak sujud kita takbir. Tapi jangan angkat tangan. Takbir intiqalah. Takbir berpindah rukun. Allahu Akbar. Tunggu sujud. Bila kita maki Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wa lagi Allahu Akbar. Itu yang panggil takbir intiqalah. Tangan jangan diangkat. Ya tepat yang sunat kita angkat tangan ni. Pak-pak. Dalam semayang kita sunat yang kita angkat tangan pak-pak. Mula-mula sekali takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mula-mula sekali. Tapi angkat tangan di hari ini kebanyakan tak betul dengan yang mana disuruh dalam kitab-kitab ulama fiqh. Sebab cara angkat tangan ni bukan semacam ni, bukan semacam tu, bukan macam tu. Cara angkat tangan dia kena beradap kiblat. Tu cara dia. Cara menghadap kiblat, ibu jari ni duduk di hujung telinga. Ibu jari di hujung telinga. Telunjuk disambung dengan hak atas. Kita tak boleh buat juga tu. Cuma rojakkan pihak hak yang disuruh lisan. Hari tu, pasal lengah juga sampai ni. Cuba teratak tengok. Muka ni yang madap kiblat kan? Ni. Tapak dengan jari hadap kiblat. Nampak sungguh kita semaya tu. Itu cara yang disebut oleh ulama fiqh. Allahu Akbar. Turun letak. Letak ikutlah atas ni ke demo tu lah. Kita kira semula tu. Nak letak bawah pusat ke, nak letak atas bau gining ke, ikut suka. Tapi ulama fiqh kata sunat letak dalam mazhab kita antara dada dan pusat. Sini. Celah ni. Celah ni pula tu cara pegang gini. Dia panggil pergelangan tangan. Bukan semacam ni, tak kena. Gini tak kena tak? Pergelangan tangan. Sini dia panggil. Diberatkan sebelah kiri sikit. Sunat. Itu cara pegang tangan. Tapi cara takbir gini. Betul. Pendapat yang kedua mengatakan takbir ni dia hurai penting. Betul sini bukan dengan makna sentuh dengan ni tak. Depan juga. Tapi kalau kita tengok betul dengan cuping telinga. Macam tu. Tolok-tolok orang. Ini pendapat kalau ulama tadi. Sore yang pendapat semacam ni. Allah yarham mudah terguruk benar kebun. Dah meninggal dunia. Lama dah kita tak ada dengan dia lah. Untuk guruk benar kebun. Fatwa kita takbir. Bukan semacam ni. Semacam ni. Tapi syarat kena betul. Ibu dengan cuping telinga. Tu lagu tu. Dan semua jumhur ulama lain gini semua. Sebab dia faham masing-masing. Nah, dan antara yang faham semacam ni, dia sebab dia banyak sikit faham yang berlainan dengan ulama-ulama lain di antara bab kenduri kematian, semua bab tahlil, kubur, tunggu kubur, semua dia tolak belakang tu. Masa tu Wahabi belum timbul lagi di bumi Melayu. Masa tu Wahabi tak ada lagi. Faham itu sudah ada dah. Nah, bak keduri, bak kapal itu satu tajuk suku. Jadi masalah kita takbir dalam sujud ni, jangan akad tangan. Tepat yang boleh kita akad tangan, pak tepat pertama kali, mula-mula usalli itu Allahu Akbar, bermalik dengan terus tangan di bawah. Yang kedua, takbir, angkat tangan kemudian setelah kita bangun daripada rokok.
Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan situ. Angkat tangan. Yang ketiga, bila kita bangun rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga. Tak. Rakaat yang kedua pergi kepada rakaat yang ketiga. Rakaat yang pertama pergi kepada yang kedua tak sunat. Rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga sunat angkat tangan takbir. Itu di antaranya. Dan mungkin kita akan sebut lagi lah insya-Allah tu. Kemudian kita pergi sujud lagi lah. Panjang sangat. Dan yang akmal bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkat kedua tangan, kemudian dihantarkan dua lututnya, kemudian dua tapak tangan menghunjur segala jari ke kiblat. Jari kita ni beradap kiblat semua. Kemudian menghantarkan dahinya dan hidungnya. Dia 7 anggota. Masalah hidung dari pendapat fuqaha mazhab kita Syafi'i adalah sunat. Bila kita sujud, hidung kita sentuh dengan tempat sujud. Tapi bukan syarat. Tak syarat tu. Dalam pendapat fuqaha Hanafi juga Hambali mengatakan wajib bila kita sujud, hidung mesti kena sentuh dengan tempat sujud seperti dahi. Itulah pun pendapat fuqaha dua. Padahal terbuka keduanya, dahi dan hidung. Kalau tak terbuka tak boleh. Jadi katakanlah kalau kita ni rambut panjang, tudung kat muka semua, ataupun kita belik serban sampai ke dahi tak nampak, sujud atas kain serban, hukum tak sah. Pasal sentuh dengan serban yang kita tutup di dahi tak sah. Dan menceraikan dua kaki kada sejengkal. Masa kita sujud, kaki kita tu jarak sejengkal. Jangan kita perapat kaki, jangan kita luah sangat, 1 jengkal. Itu cara yang akmal. Kalau kita perapat kaki kita, kalau kita rengang kaki kita, hukum sah sujud, tapi tak dapat fadilat yang akmal. Dan merengangkan dua lengannya daripada dua lambung, ini nasbah kepada lelaki. Lelaki bila sujud ni, tangan ni bukan semacam tu, kena buka wiluah. Merengangkan tangan, nasbah lelaki. Nasbah perempuan kena perapat dengan tubuh dia. Dan perut pula mengangkatkan tinggi daripada dua paha. Perut kita angkat tinggi sikit. Nasbah laki-laki dan menghimpunkan keduanya pada yang lain daripada laki-laki. Perempuan mesti kena perapat tangan dengan tubuh dan juga perut dia tu perapat dengan paha dia. Itu cara-cara sujud. Lagipun masalah kita sujud ni, punggung kita bila kita sujud tu sama gitu. Bukan jadi sengit gitu lah. Sujud tu jauh sikit. Kalau kita sujud dekat sangat, punggung kita jadi sengit gitu. Kita dapatkan pihak afdal. Jauh. Tapi kalau kita jauh, doa sampai punggung nak balik nerak tu tak boleh ke macam. Ya kena bermulai. Kita jauh sangat. Jadi makan simpanan orang lah. Makan sah yang kedua. Jauh gitu. Macam nak menegak. Itu tak boleh. Macam itu. Itu kena ada cara-cara dia. Rukun yang ke-8 duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni celah-celah yang kita baca Rabbighfirli warhamni. Celah-celah tu kita panggil duduk antara dua sujud. Jadi kalau kita tak nak baca pun tak ada apa-apa sunat tapi digalakkan kita baca supaya dapat fadilat dan comel semaya kita dengan sebab kita buat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sembahyang sunat sekalipun dengan tamak ninahnya, kalau kita solat sunat sekalipun mesti dengan duduk antara dua kali sujud serta bertamak ninah di dalamnya. Dan jangan dipanjangkan dia sebab dia rukun pendek. Kalau kita duduk antara dua kali sujud ni lama sangat, batal solat. Sekadar kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Boleh sekadar tu. Kalau kita duduk dibinakan panjang pada huruf, maka batas maya. Sebab kita memanjangkan pada rukun yang tak suruh kita memanjangkan. Demikian lagi pada i'tidal pun sama. Jangan kita i'tidal lama. Tapi kalau sekadar kita baca kunut, maka diizinkan. Kerana rukun yang pendek kedua dan sunat menghantarkan dua tapak tangan di atas dua lutut, dihunjurkan segala anak jari. Masa kita duduk antara dua sujud, kita letakkan tangan kita, jari kita hunjur ke arah kiblat. Kita tak depan gitu, hunjur ke kiblat. Sunat belakang. Dan sunat ia duduk istirahat. Kemudian daripada sujud yang kedua yang hendak berdiri daripada istirahat ni, mana kita duduk sebelum kita nak bangkit berdiri. Kalau kita agak kata kita nak berdiri selalu, tak ada masalah. Tapi tak dapat sunat. Bangun daripada sujud pak tu terus berdiri. Allahu Akbar. Boleh? Tapi yang paling afdal, bangun daripada sujud yang kedua, kita transit sekejap, kemudian kita terus naik kepada qiyam. Sunat lagu tu. Dan ia bertelekan di atas dua lutut, dua tapak tangan, tak kala berdiri daripada keduanya. Masa kita bangkit berdiri, kita tekan dengan tapak tangan. Dalam kitab dia soreh dengan tapak tangan, bukan dengan cekak tapak tangan. Ada setengah macam tu. Ada. Bila dia bangun berdiri ni, nak bangkit berdiri rakaat yang kedua ke, yang ketiga ke, dia letak macam nak tumbuk orang. Mah gitu, bangkit berdiri. Boleh? Boleh. Boleh nasbah sah salat. Tapi tak dapat fadilat sunat. Kerana asal sunat kita letakkan tapak tangan, kita tekan sikit dan kita bangkit berdiri. Itu caranya. Itulah, itu disorangkan oleh fuqaha. Rukun yang ke-9, tasyahud akhir. Kita panggil tahiyat ataupun tasyahud. Membaca tasyahud akhir iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu di antaranya lafaz tasyahud yang dibawakan dalam fiqh Syafi'i kita, dan yang sebenarnya lafaz tasyahud yang lain itu ada lagi. Nah, tapi tasyahud yang paling kurang dalam mazhab Syafi'i ni, lagu ni bunyi. Yang saning tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatu, kalimah tasyahud hak saning dalam kitab tu ada yang wajib, ada kalimah yang sunat. Yang wajibnya banyak ni ya. At-tahiyyatu lillah, atau wajib. Maknanya mubarakatu, salawatu, tayyibatu, sunat kita tambah. Yang wajib at-tahiyyatu lillah. Itu. Salamun, itu wajib dengan tidak ada alif lam. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan assalam. Kalau kata assalam, sunat tambah alif lam. Kena wibeza molek. Beza molek situ. Lepas pula wajib. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Situ pun sama, kita buang alif lam. Bunyinya salamun alaina. Itu lafaz yang wajib. Kata yang belakang samalah, asyhadu an la ilaha illallah, itu supaya saja. Jadi tempat
Yang mubarakatu sunat, salawatu sunat, tayyibatu sunat. Salam pada alif lam assalam itu sunat. Yang kita nak salamun. Nah, itu lafaz yang wajib kita baca dalam tasyahud. Jadi kalau kita gaduh sangatnya, pakai gitu. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi. Cepat nanti imam baca tahiyat ni. Rupa-rupa dia tinggal mubarakatus salawatu. Tak ada masalah. Sah semaya. Sah semaya dia. Inilah sunat yang dibaca pada tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir, ada selawat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak tambah Sayyidina pun tak ada masalah. Rukun yang ke-10 dan juga tahiyat saat ini, bentuk cara bacaan tahiyat ni sama dengan bacaan Fatihah. Maknanya pada pihak mesti memeliharakan segala huruf-huruf tahiyat, segala tasdid tahiyat, segala kalimat-kalimat tartib tahiyat, supaya dengan Fatihah tak ada syarat-syarat dia. Artinya kalau kita tinggalkan tasdid dalam tahiyat satu tasdid, maka tidak sah dah tahiyat kita. Tidak sah tahiyat kita. Sama dengan Fatihah. Maknanya rukun qauli dalam sembahyang 4. Satu takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat salam pertama. 4 rukun qauli, yang baki lagi rukun fi'li, yang rukun 13. Jadi kita kena betul juga tahiyat. Sebab tu Fatihah kena betul, tahiyat kita kena membetul, salam pun kena betul dengan huruf-huruf dia. Kalau kita nak baca dengan tak betul tak boleh. At-tahiyyatu barakatuh salawatu tayyibatu lillah assalamu alaikum. Tak betul tu pasal cepat berdoa. Tepat panjang dia baca pendek, tepat sadu dia at-tahiyyatu tak ada sadu, tak boleh juga. At-tahiyyatu lillah jadi bunyi pelak sama Cina. At-tanhin yantun mumpan tak boleh juga lagu tu. Dia kena tunggu cara dia, melainkan bagi mereka yang tak kuasa untuk nak baca cara betul, selepas betul-betul belajar dah, dikatakan ummi seperti dalam bacaan Fatihah yang telah lalu. Rukun yang ke-10 salawat ke atas Nabi SAW. Membaca salawat atas Nabi kemudian daripada tasyahud akhir. Lafaz salawatnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling kurang. Sebab tu telah sebutkan kita baca bab selawat dulu tu. Selawat ni ada tempat yang wajib kita baca, iaitu di dalam tahiyat yang kita sembahyang. Bagi mereka yang sembahyang tidak baca selawat, maka tidak sah sembahyangnya. Yang mesti kena baca. Paling-paling kurang Allahumma salli ala Muhammadin. Cukup dah. Kalau kita nak yang paling afdal, kita tambahkan lafaz Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pun sama juga, kena baca betul dengan huruf dia. Dan yang akmalnya begini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kita baca panggil salawat Ibrahimiyah. Sunat kita baca. Kalau rajin lagi tambah Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Tambah lagi boleh. Tambah lagi sunat kita tambah. Lepas tu di bawah tu dari dalil tu sebagai dalil yang diwajibkan selawat kepada Nabi dalam sembahyang. Kita sebut sekali dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dengan hadis Nabi pun ada di bawah. Dan pembahasan lafaz Sayyidina tu pun kita ada sebut juga di bawah tu dengan serta dalil, dan kita agak boleh baca sendiri di bawah.
Kalau orang tanya, mana dalil yang boleh kita tambah lafaz Sayyidina di dalam tasawuf awal, tasawuf akhir? Itu dalil dari bawah. Dalil yang boleh daripada Sayyidina. Lafaz Sayyidina boleh kita tambah. Jadi kalau nak tambah. Kalau kita tak nak tambah, nak baca betul-betul gitu pun tak ada masalah. Adapun hadis yang mengatakan la tusayyiduni fis salah, itu mengikut setengah ulama mengatakan hadis maudhu', la aslalahu, tak ada asal. Hadis yang melarangkan daripada baca Sayyidina di dalam sembahyang itu mengikut pendapat bagi As-Sakhawi dalam kitab Maqasidul Hasanah mengatakan la aslalahu, tidak ada bumi, tidak ada asal bagi. Kita nak buat dalil tak boleh betul. Dan dalil isbatkan kita kata kalimah Sayyidina itu boleh kita tambah. Di antaranya fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Itu di antara ayat Quran. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang kita sebut dan pendapat ulama. Kita wagi semua lebih kurang 7-8 dalil sebagai isbatkan boleh kita sebut lafaz Sayyidina, boleh kita itlaqkan lafaz Sayyidina. Bacalah Sayyidina pun tak ada masalah. Ada dalil tempat kita ambil. Jadi masalah Sayyidina ini mudah-mudahan kena salafi lah. Salafi dia tak nak belakang Sayyidina ni. Jadi pandai-pandai duk tambah Sayyidina ni. Rukun yang ke-11 duduk tasyahud dan salawat dan salam. Rukun yang ke-11. Duduk bagi tasyahud dan bagi salawat atas Nabi dan bagi salam pertama. Jadi bila kita duduk tasyahud, kita nak baca tasyahud ni mesti kita kena duduk. Maka duduk itu pun satu rukun. Maka rukun ni dia panggil ittifaq semua para ulama pak mazhab. Tidak ada siapa yang khilaf seorang pun di kalangan ulama mazhabil arba'ah tentang rukun hak duduk untuk membacakan bacaan tasyahud dan juga duduk untuk berselawat ke atas Nabi dan salam pertama. Tak ada khilaf di kalangan para fuqaha, tak ada. Semua ittifaq bersepakati begitu belaka. Rukun yang ke-12 salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kita dah beri salam di hari ini itu kafiah yang akmal. Yang paling kurangnya sekurang-kurang Assalamualaikum. Cukuplah. Nah, paling muka ke kanan ke kiri sunat suku. Kita tak paling muka tak apa. Kita dah betul itu. Assalamualaikum. Bangun jalan pergi masjid. Ada apa? Sah dah supaya. Tapi barangkali sekali itu lah. Kalau jadi imam semaya malaikat dia pakai hamba tu pergi masjid. Segi hukum tak ada masalah. Assalamualaikum. Tak ada paling kanan, tak ada paling kiri, tak ada sapuh muka. Maka tu begitu nata jendela tu huruf. Tak boleh, ada apa? Yang akmalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita nak bergaduh warahmatullahi lah, tak ada baca itu tak apa dah. Assalamualaikum. Dia beringat juga Assalamualaikum. Itu takut bunyi Assalamualaikum. Itu masalah. Misalnya lagu tu. Kena beringat seperti itu. Kalau kata Assalamualaikum, bunyi mu itu. Bukan mak tak mu je itu. Tak sah salah. Pasal kita duk tambah dah kita mati huruf. Nak mu ya. Mim depan mu. Sing bukan start dulu. Assalamualaikum. Gitu kan? Bukan tu payah sangat pun. Cuma nak beringat takut tempat hak janji mudah sangat. Awak mudah-mudah berdoa. Tak boleh. Nak beringat boleh.
2 kali. 1 kali cukup dah. Salam pertama. Tapi disunatkan 2 kali salam. Sekali ke pihak kanan, sekali ke pihak kiri. Berpaling keduanya hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di sebelah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita paling kanan tu agak kata makmum tu nampak pipi kita. Sunat. Sunat kita berpaling. Kalau kita tak berpaling pun tak ada masalah, kerana yang jadi rukunnya salam, bukan berpaling. Situ. Dan sunat meniak memberi salam atas orang ia berpaling kepadanya daripada malaikat dan yang mukmin, insun dan jinnun. Insun itu manusia orang. Apa maksud di sini? Ketika kita memberi salam tu hati kita kosak niat kata aku ni memberi salam kepada orang yang sebelah kanan aku. Sunat niat dalam hati. Waktu kata Assalamualaikum tu kosak kata kita memberi salam kepada mereka sebelah kanan. Kalau orang tu ada orang, kalau tak ada malaikat. Sunat aku tu. Sebelah kiri pula niat salam orang sebelah kiri. Niat dengan salam kita. Namun beritahu saya Pak sudah semaya, kerana tak jawab saya aku sana. Onu salam Pak luas semaya. Oni salam dalam Pak semaya, sunat dia niat, dan balik makmum pun sunat dia niat jawab kepada takmir. Balik makmum. Sunat niat keluar daripada salat. Jadi hak ni di antara benda yang payah kita nak buat. Dan sunat meniak keluar daripada sembahyang pada salam pertamanya. Jangan terdulu dan jangan terkemudian. Maka hendaklah niatnya itu berserta dengan alif as-salam. Oning-ning asal hukumnya sunat. Tapi kalau tak pandai jangan dimula-mula. Jangan selalu dah tak pandai. Maknanya bila kita nak sudah solat ni, kita nak beri salam. Pada as-salam, niat dalam hati kata aku dah keluar daripada sembahyang. Hukumnya sunat. Tapi kalau kita niat selepas daripada alif as-salam, niat kita tak jadi, niat kita tak sah. Tak dapat sunat. Sekadar tak dapat sunat, tak ada masalah lagi. Yang paling kita takut, kita niat sebelum daripada alif as-salam. Hukumnya batal sembahyang. Waktu tu tak pasal. Payah kena pandai sikit. Kita sebelum pada mana kita nak berniat berserta dengan alif as-salam. Kalau dulu pada alif, batal solat. Kalau kemudian daripada alif, tak diiktibarkan niat yang tersebut. Belum pada alif as-salam, kita dah niat keluar pada sembahyang, maka hukumnya batal salat. Kena sembahyang semula pula. Sebab tu kita kata bila kata payah ni, pakai kita tinggal di awal. Kerana benda ni dia susah sikit. Benda sunat, tapi bila tak pandai, dia akan jadi membatalkan sembahyang. Jadi tak ada pasal lah, cari tak ada pasal. Rukun yang ke-13 dan rukun yang akhir sekali, rukun sembahyang 13. Ada setengah kitab dia dibilangkan rukun sembahyang tu 18. Dalam kitab Matan Abi Syuja', Matan Fathul Qori dibilangkan 18. Setengah kitab dibilangkan 17. Dalam kitab Munyatul Musalli ni dia bilangkan 13. Semua tu benda yang sama. Sebab dia bilangkan tamakninah tu rukun yang satu. Tamakninah dalam rokok, tamakninah dalam duduk antara dua sujud, tamakninah di dalam hal-hal rokok semua i'tidal, maka dibilangkan satu rukun sahaja, bukan rukun yang lain-lain. Sebab tu bila ke-13 sahaja di sini.
Dan ketiga belahnya tertib seperti barang yang telah tersebut yang terkandung atas disertakan niat dengan takbiratul ihram dan berserta kedua dengan qiyam dan Fatihah dan tasyahud dan salawat dan salam serta dengan duduk pada tasyahud, maka tertib itu pada yang lain daripada itu. Hak selain pada hal tersebut. Jadi kalau kita solat dengan tidak adanya tertib, maka tidak sah. Jadi pendeknya dalam bab hasilnya dalam fiqh Syafi'iyah ni baik segi bab wudu, segi bab tayammum dan bab-bab yang lain lagi, tertib adalah satu rukun daripada rukunnya. Dia mesti nak tertib. Baik kita buat ais maya sama. Ais maya ni kalau mazhab Hanafi lagi senang. Mau nak basuh kaki dulu pun boleh sebab tak syarat tertib. Nak basuh kaki dulu pun boleh. Mau nak basuh muka kemudian pun tak apa. Yang kita Syafi'i tak boleh tertib ni. Mula-mula sekali kena niat basuh muka, lepas tu baru tangan sapu kepala disudahikan dengan basuh kaki. Tak, itu dia panggil berlainan mazhab ikhtilaf rahmatun lil ummah dia panggil. Tapi kita kena belajar cara bab Hanafi. Nak pergi kepada Hanafi itu kita mendalami ke mazhab Syafi'i lebih dahululah. Kata molek tak jadi talfiq, masya-Allah, yang mana mudah ambil yang mudah mazhab tu, yang payah tinggal mazhab yang payah. Talfiq bil ibadah, maka ulama hukum mengatakan ketua kata haram talfiq. Sebab yang mazhab Syafi'i dulu. Habis kata sunat ab'ad, habis rukun dan kita berpindah kepada sunat ab'ad. Dan sunat sembahyang yang ab'ad itu yakni yang dijabarkan dengan sujud sahwi, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat 8 perkara. Sunat ab'ad ni kalau kita tinggal, kita mesti sujud sahwi. Kalau kita tak sujud, sembahyang kita jadi kurang. Dia tidak menjadikan batal solat kita. Itu sunat ab'ad. Pertama, tasyahud awal. Jadi kita semaya 4 rakaat ni kita baca tasyahud akhir je. Yang pertama tu kita tinggal terus, tak ada masalah. Kita ganti dengan sujud sahwi. Maka kita tinggal tu, kita tinggal dengan sengaja ke ataupun kita tinggal dengan terlupa ke, tak kira. Sujud sahwi tetap disujud sahwi. Itu sunat ab'ad. Dan keduanya duduk tasyahud. Dan ketiga membaca kunut. Ini sunat ab'ad. Kunut sembahyang subuh. Jadi kalau kita tak baca, tak dapat kelebihan baca kunut. Padahal hadis-hadis yang warid daripada Rasulullah menunjukkan Nabi membaca kunut itu banyak hadis sangat dah ada hadis. Mungkin rasanya akan sebut depan bab kunut. Tak sempat je lagi dah. Dan keempat berdiri baginya bagi kunut. Dan kelima membaca selawat atas Nabi kemudian daripada tasyahud. Itu sudah ab'ad. Tasyahud awal. Adapun selawat atas Nabi tasyahud akhir itu rukun. Itu rukun dia bagi. Kita tu jatuh awal ditambah. Kemudian daripada tasyahud awal kita ditambah. Tasyahud yakni tasyahud awal. Dan keenam selawat atasnya atas Nabi kemudian daripada kunut. Kan dalam kunut dia ada baca kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhir kunut. Dan ketujuhnya selawat ataan kemudian daripada tasyahud akhir. Dan kedelapan selawat ataan kemudian daripada kunut. Itu sunat ab'ad semua. Jadi kalau kita baca kunut tapi kita tidak bacakan selawat, maka hukumnya disunatkan sujud sahwi.
Maka sekalian itu manakala ia meninggalkan satu-satunya, sunat dijabarkan dengan sujud sahwi, 2 sujud pada akhir sembahyangnya. Dulu daripada salam sudah membaca selawat dan doa tasyahud. Sebelum salam kita sujud sahwi dulu, dan dia akan sapa pembahasan sujud sahwi lah depan insya-Allah. Ada bab sujud sahwi akan sebut depan lagi. Sunat hai'ah. Kita beratus kat dulu lah. InsyaAllah sambung lepas pada sebut tadi. Sunat hai'ah. Allah ma'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala ta'ala. Rabbana ja'ana ma'ana. Al-Satan jawabkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Saya baca taklih ni dia hubung ke dah. Boleh Rumi hubung ke. Lama sikit ni apa dia kata tu. Tak kerti tu. Apakah hukum menyapu muka selepas mayat? Ada sebut depan muka surat. Nanti kita baca tu dengan hadis-hadis yang kita sebut lagi. Muka surat berapa? Ada sebut pembahasan tu di depan, insya-Allah. Nanti nak tengok muka surat berapa. Pada muka surat 255 soalan apa hukum sapu muka selepas mayat. Muka dan nak sabar. Apa ni? Membentang jari selepas tasyahud. Betul jari? Betul. Hukumnya adalah pendapat mazhab Syafi'i tak boleh lah. Bila asyhadu an la ilaha illallah kita akan betul terus sampai akan memberi salam pertama. Mazhab Syafi'i. Dalam pendapat Pak Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu terus letak seperti asal. Tu ya. Jari cara letak tu, mazhab Syafi'i kita genggamkan 3 jari, ibu di bawah telunjuk. Tu cara dia. Genggam 3 jari, ibu di bawah telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat sekadar angkat, jangan kat tinggi tunjuk ke langit. Sekadar angkat. Dan teruskan angkat tangan sampaikan assalamualaikum. Mata kita pun kita silakan telunjuk. Pendapat Fuqaha Hanafi, asyhadu an la ilaha, dia angkat waktu isbah. Apa ni? Waktu nafi. Kita mazhab Syafi'i kita angkat tangan waktu isbah. Asyhadu an la tu nafi illallah. Illallah tu kita angkat. Tu mazhab Syafi'i. Dalam Hanafi, asyhadu an la tu dia angkat, illallah waktu kembali. Tu Hanafi. Itu saja. Boleh. Pendapat mazhab Syafi'i yang selari dengan mazhab Hanafi dalam masalah wuduk, yakni tak perlu tertib. Itu dalam Hanafi dia tak tertib lah. Ambil asmanya dalam Hanafi tak tertib. Maknanya kita ambil mengangkat wuduk ni, kita nak mula mana dulu betapa? Basuh kaki dulu kan? Tak. Itu dari pendapat Hanafi. Pakai serban panjang yang boleh buat sejadah, macam misal Bapak cakap tadi. Tapi ada najis di atas serban yang dibuat sejadah. Itu berhubung dengan najis lain pula. Tapi bab berhubung dengan najis seperti kita sebut lalu tadi mikrofon. Kalau bergerak sampai ke tempat dia tak boleh, kalau tak bergerak tak apa. Sama dengan tali mikrofon tadi. Bab pakai keserban yang najis. Tapi dia tak bergerak pun dibilangkan cukup. Dimaafkan. Baca seperti tali mikrofon bersih.
Di tempat je dah lagi. Sama. Hukum bersalaman dengan ibu mertua tiri. Takat ibu mertua tiri ini dia bukan mak tiri. Mak tiri itu mak kita. Nah, ibu mertua tiri ini dia tak sampai mahram dengan kita. Ibu tiri mahram kita. Ibu mertua, tok tua tiri. Dah. Kalau kita faham tok tua tiri ini, dia tak isbah mahram. Pasal kita dapat isteri kita tu dia ada mak tiri dia sekadar dengan dia je. Nah, mak tiri dia. Dia tak melarat dia. InsyaAllah lain kali sikit-sikit. Muka surat 128 178 betul kata atas sekali. Mana? Matan di atas. Dan jikalau ia sujud atas waktu yang ia tanggung yang tidak bergerak dengan geraknya sekalipun, maknanya sah. Sah sekalipun jikalau sekali sah. Sebab kita bahasa bab sujud 2 kali. Kami dah sujud tu walau kita sujud atas waktu yang kita tanggung, tapi tanggung masalah tidak bergerak. Kalau bergerak tak boleh. Situ masalah. Ibarat dia kata. InsyaAllah kita tahu sekali. Tak apa temu sama dari sore tak apa. Tapi soalan tu dah jadi banyak, kita banyak lagi dah. Takut tak sempat dengan masa kaum ini, kita dah balik rumah dah. Bukan Ustaz Zahid Geruh ni. Ya, kita untuk mengaji daurah kita sebuah soalan tu kita letak masalahnya. Sorwa boleh main-main 10 soalan, pakai awak balik kita terus kita main soalan. Dah, tu saja. Soalan kan dia tak habis. Yang mari satu, yang mari ada 2. Tak, itu masalah daripada ni. Itu saja. Baca bapa Sepanyol jadual dia tu tajuk jawab soalan. Tak apa kita baca kitab. Saya kitab ni daurah ni 500 muka lebih. Masa 4 hari. Hari Khamis pagi dah khatam balik. Itu saja. Allah a'lam. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan berehat. Makanan dasar itu persiapan kuliah-kuliah musyawarah yang tetap di tema penjawab. InsyaAllah kita akan musyawarah dan dua semua. Bagi yang memang kita InsyaAllah